warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Satu ungkapan yang saya sangat tertarik dengan ungkapan ini. Disebut, ini ungkapan menarik ni, kalau nak catik pun boleh. Dalam motivasi pagi, ungkapan ini kita jadi asas perbincangan kita pada pagi ini. Apa dia? Hadiah yang terbaik untuk seorang anak daripada seorang ayah. Agak-agak apa dia? Agak-agak apa dia hadiah terbaik? Hadiah yang terbaik ialah mengasihi ibu kepada anak tersebut. Masya Allah. Hadiah yang terbaik untuk ibu kepada anak tersebut, yakni menyintai isteri kita. InsyaAllah kita nak bincang pada pagi ini, bahagiakan isterimu. InsyaAllah. Ini Islam ajar sebenarnya. Membahagiakan isteri, mengembirakan isteri. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak kaedah tadi? Hadiah terbaik untuk seorang anak ialah menyintai sepenuh hati ibu kepada anak tersebut. Persoalannya, how? Bagaimana? Bagaimana kita nak membahagiakan isteri? Dan perbincangan ini kita mungkinlah kepada para suami, kepada para lelaki. Setelah kita bincang Rasulullah sebagai ikon, sekarang kita nak pergi secara detail insya-Allah. Antara perkara penting dalam kita nak bahagiakan isteri, hargailah dia. Hargailah kemanusiaan manusia yang ada pada dalam dirinya. Kadang-kadang kita ni tidak benar-benar menghargai seorang isteri. Kalau kereta kita ada bunyi crack sikit, kereta kita ada bunyi-bunyi sikit, nak reverse tu ada bunyi crack-crack, cepat kita cari kedai nak buat alignment balik, balancing balik. Kereta kita ada masalah sikit je masa nak start enjin, cepat kita pergi ke bengkel. Tapi kalau isteri kita batuk-batuk, isteri kita sakit-sakit belakang, kita kata biasalah tu, umur dah meningkat, kerja banyak, nak buat macam mana? Kereta kita terus pergi ke bengkel. Kalau isteri kita yang beri alasan, adakah kita benar-benar telah menghargai sebenarnya? Kadang-kadang kita lebih sayang kepada barang-barang antik kita dalam rumah. Kita lebih sayang kepada perkara-perkara, joran, mengair, mancing, kita sayang pada isteri. Subhanallah. Hargailah pengorbanan mereka yang begitu hebat sebenarnya. Dan peristiwa yang mungkin kita boleh jadikan contoh. Pada suatu hari, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar ada seorang pemuda di tempat Sayyidina Umar. Pemuda ini hadapi satu masalah. Masalah pemuda ini, isteri dia sangat kuat berleter. Berleter. Balik rumah kena leter, dalam rumah kena leter, nak keluar kena leter. Tiap-tiap hari memang kerja isteri dia berleter. Macam mana para isteri kat luar sana? Kuat berleter ke? Tanyalah suami anda, saya ni kuat berleter ke bang? Cuba tanya. Tanya dah. Tanyalah dulu, bang, saya ni kuat berleter ke? Tak apalah tu, insya-Allah. Berleter pun leter yang betul tak apa kan? Dengan batasannya lah. So kisah tadi, laki ni tension dengan isterinya yang kuat berleter. Lalu pergi mengadu pada Sayyidina Umar. Laki ni kata, aku nak cari siapa nak mengadu masalah. Jadi dicarilah Sayyidina Umar, seorang yang terkenal garang. Laki ni kata, sudah pasti Sayyidina Umar ada penyelesaian. Macam mana nak tutup mulut isteri yang suka berleter ni? Lalu dia pergi ke rumah Sayyidina Umar. Sampai je kat depan, pagar depan kat rumah Sayyidina Umar tu, dia terlihat Sayyidina Umar sedang duduk di pintu. Isteri Sayyidina Umar sedang berleter pada Sayyidina Umar. Lalu dia pun U-turn balik. Sayyidina Umar ternampak lelaki tadi. Sayyidina Umar kata, wahai si fulan, tunggu. Ya tuan, kenapa kamu patah balik? Tadi nampak nak datang ke rumah aku, kenapa patah balik? Lalu sahabat ni kata, wahai Sayyidina Umar, tak apalah, saya pergi dulu. Sayyidina Umar kata, tunggu dulu, datang sini balik. Lelaki itu datang. Sayyidina Umar tanya, wahai lelaki, apa masalah kamu? Kenapa kamu datang? Lepas tu kenapa tiba-tiba patah balik? Lelaki tadi kata, wahai Sayyidina Umar Al-Khattab, sebenarnya saya ada satu masalah, tapi tak jadi nak tanya. Asalnya nak tanya Sayyidina Umar penyelesaian, tapi tak jadi tanya. Sayyidina Umar kata, apa masalahnya? Cuba cerita. Cerita kan? Cuba cerita apa masalahnya? Lalu lelaki ni kata, tuan,
sebenarnya masalah saya, isteri saya ni kuat sangat beleter kat rumah. Saya tak tahan dah, tension sepanjang masa kerja dia beleter saja. Saya nak cari tuan, nak cari penyelesaian. Bila saya sampai tengok-tengok, kita serupa. Rupanya Zainal Umar pun kena letter kat isteri. Itu saya U-turn balik tu. Subhanallah. Kadang-kadang ada orang menceritakan kisah ini berhenti di sini. Lalu membuktikan kononnya orang perempuan kuat beleter. Tapi saya nak sambung kisah ini. Apa yang dijawab oleh Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar yang terkena garang, jawab kepada pemuda tadi, wahai sahabatku, bukankah isteri kita, isteriku ini, dialah yang menyediakan makan minumku, dialah yang menguruskan anak-anakku, dialah yang mengemas rumahku, dialah yang menjagaku ketika sakit. Apa salahnya aku mendengar luahan hatinya? Ya Allah, macam mana para isteri? Saidina Umar terkena garang, tapi inilah hasil didikan Islam. Saidina Umar mengajar kita menghargai isteri. Memang isteri akan terasa sangat bahagia apabila para suami benar-benar menghargai apa yang telah dilakukan. Kita berhenti dulu seketika. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita. Bahagiakan isterimu. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton setia Motivasi Pagi. Moga-moga insya-Allah dengan kita duduk walaupun seketika dengan sedikit perkongsian ilmu akan memotivasikan kita untuk meneruskan kehidupan. Kita dalam perbincangan berkenaan dengan kekeluargaan, perbincangan berkenaan menjadikan rumah kita sebagai syurga, dan kali ini kita nak bincang sebagaimana bahagiakan para isteri. Janganlah pula dan kita bincang bab ni para isteri kata, itulah abang tak buat pun. Yang ustaz kata tu abang buatlah, kena buat. Bukan kita nak persalahkan suami. Kadang-kadang suami terlupa. Kadang-kadang suami tak tahu. Jadi dengan apa yang kita buat ini, moga-moga ada sedikit perubahan, moga-moga ada sedikit manfaat. Kita dah sebut tadi keperluan nak membahagiakan ialah menghargai oleh isteri. Bayangkan apatah lagi kalau zaman sekarang ramainya isteri-isteri yang berkarier, isteri yang bekerja, isteri pergi kerja letih kat tempat kerja, yang driving ke, yang pergi kenderaan awam ke, nak uruskan di rumah lagi, uruskan anak-anak lagi, makan minum. Kadang-kadang kita sebagai suami hanya menuntut hak. Kita hanya menyatakan itu isteri tak buat itu, isteri tak buat ini. Tapi contoh yang diajar bagaimana kisah Saidina Umar tadi, walaupun dia sangat garang, walaupun Saidina Umar sangat terkenal tegas dalam Saidina Umar sangat-sangat menghargai isteri beliau. Antara perkara penting yang perlu kita lakukan dalam ini sebenarnya juga diajar pada kita, pujilah kebaikan. Kalau ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan, puji. Pengorbanan isteri apa yang dia buat uni, puji. Kadang-kadang kita terlalu ego. Sebagai orang lelaki, kita tahu ini kelebihan, yang ini sangat-sangat loket. Tak nak untuk puji perbuatan tersebut. Orang perempuan, bayar cuba tanya isteri, macam mana? Cuba kita balik praktis. Cuba try hari ni. Ayang, nak rasa masakan hari ni enak. Orang perempuan ni ada dua perkara, sidang penonton. Yang sangat dia suka kalau kita puji masakan dia. Pujilah sikit. Kita makan kena selera kita, isteri tahu kehendak kita. Pujilah sikit. Susah payah dia masak, Allah rasa memang sangat enak. Kalau ayang buka kedai makan, restoran pun semua mamak-mamak tutup restoran dia, puji sikit kan. Dia pun rasa kembang. Dia kembang seronok, abang puji masakan dia. Tambahlah lagi bang. Kita pun kata tak nak tambah dah. Rupanya puji tak ikhlas mana kan, sebab tu tak nak tambah. Tapi tak apa, puji. Ada satu lagi, puji masakan. Ada satu lagi, puji apa? Cuba pagi-pagi tu, you dah kurus lah sikit sekarang. Itu dia suka. Puji kan. Oh, you bagus dah, puji. Mengembirakan. Dia sengih, mandu kereta sengih, sampai ofis sengih, nak kerja pun ceria. Sebab apa? Suami aku puji, tapi saya XL tu tak ubah juga pun sebenarnya. Tak kisahlah. Puji, tapi janganlah melampau. Nanti dia kata perli dia pula kan. Maksud saya di sini, kita kena kadang-kadang dengan ungkapan, kadang-kadang dengan satu SMS sahaja menyebabkan hati isteri rasa berbunga. Kita ingat zaman bercinta dulu macam mana?
Zaman awal kahwin dulu macam mana? Cantiknya baju you hari ni. Tak cantik mana pun. Cantiknya kasut you. Bagusnya you. Puji-puji. Tetapi selepas perkahwinan dah 5-6 tahun, ke mana pergi bahasa-bahasa yang manis tersebut? Ke mana pergi pujian-pujian tersebut? Kerana itu, dalam nak membahagiakan, kita kena murah dengan pujian ini, insya-Allah. Dia akan rasa seronok, dia akan rasa ceria. Antara perkara yang penting juga, sidang penonton yang dikasihi sekalian, luangkan masa bersama, spend masa. Hari ni, saya ingat ada satu analogi atau pandangan yang menyebut bahawa ada orang yang dia bermusafir. Bermusafir, dia pergi ke highway, lalu berhenti di satu R&R, makan, buang air. Kemudian dia meneruskan perjalanan. Bila dia meneruskan perjalanan, anak dia yang umur 5 tahun tertinggal di R&R. Bayangkan apa yang akan dia buat. Apa yang akan kita buat? Kalau anak 5 tahun tertinggal ke R&R, kereta kita dah berjalan dalam highway. Sudah pastinya memecut ke depan. Sudah pastinya laju ke depan. Nak cari apa? Nak cari exit, nak U-turn balik, nak pergi cari anak yang tertinggal tadi. Tu baru tertinggal kat highway. Tanpa kita sedari, ramainya di kalangan kita yang tertinggal anak-anaknya dalam kehidupan. Alasannya, sibuk nak cari duit untuk anak. Sibuk nak cari duit untuk isteri. Tertinggal isterinya. Tidak diluangkan masa bersama isteri dan anak-anak. Menjadi kemestian untuk kita bersama. Luangkan masa yang bernilai. Luangkan masa yang bermutu. Moga-moga isteri rasa disayangi. Sembang-sembang, ya Allah. Kalau zaman bercinta dulu, sembang sampai pukul 2 pagi. Untung syarikat-syarikat telekomunikasi sembang sampai pukul 2-3 pagi. SMS, tak. Wak petut, wak tengah pekan, pelam ni kan. SMS. Tapi selepas kahwin macam mana? Okey, ada meeting. Tak nak sembang panjang. Tak nak SMS. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Di manakah ayat-ayat cintan? Ayat-ayat cintan waktu bercinta dulu. Luangkan masa. Kalau dulu nak bersembang panjang, jangan letak lagi telefon. Nak makan pun, makan nasi goreng je tapi 2 jam setengah. Sebab apa? Sembang. Zaman bercinta dulu. Tapi bila dah jadi isteri, bila dah jadi suami, kenapa kita rasa sangat kedekut masa kita untuk duduk, dengar isteri bercerita. You ni cerita yang sama je, biarlah dia cerita-cerita sama, dengar je. Kadang-kadang isteri balik cerita yang ke-14 kali dah. Dengar je lah, hargai dia, biar dia meluah. Ini sebenarnya antara cara, dan ini kalau kita kaji secara terperinci, telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara perkara yang kalau kita sebut bab meluangkan masa, ini cabaran sekarang yang kita kena alert sikitlah. Cabaran zaman Facebook, cabaran zaman internet ini, kadang-kadang masa lebih banyak ke sana daripada kita gunakan untuk pasangan kita. Kita berehat dulu seketika, sambung balik selepas ni. Jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi perbincangan kita tadi berkenaan dengan luangkan masa bersama dengan isteri. Dengar cerita, berkongsi pengalaman, puji. Kalau isteri letih-letih hias rumah, susun gambar, susun lansir, susun kerusi, pujilah. Nampak rasa rumah kita agak lega sikitlah yang buat macam ni. Cantiklah susun macam ni, puji. Luangkan masa. Bahkan apa yang disebut tu, pillow talk ke apa? Bantal bercakap. Bukan bantal tu bercakap. Bercakap sebelum tidur. Ni suami letak je kepala, khalas. Kan? Letak je kepala, berada di alam lain tu. Cerita, duduk, bersembang dan sebagainya. Ini sebenarnya membahagiakan. Para isteri kadang-kadang dia bercerita, dia bukan nak cari penyelesaian pun, sekadar luahan. Jadi ini yang perlu dilakukan. Bahagiakanlah isteri dengan luang masa tadi bersama mereka. Kadang-kadang kita terlalu sibuk, dalam sibuk di office, sibuk part time lagi, sibuk bisnes lain lagi. Balik ke rumah update Facebook pula, balik ke rumah sibuk dengan laptop lagi. Bila masa bersama mereka? Cuba kita ingat di awal perkahwinan dulu apa yang telah kita lakukan, di manakah perkara-perkara tersebut. Antaranya ialah yang mengembirakan hati para isteri, membahagiakan mereka ialah ungkapan.
Kalau orang putih kata I love you lah, tapi tak semestinya kita sebut I love you. Sebab Rasulullah mengajar kita, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Apabila seseorang mengasihi sahabatnya, maka beritahu pada sahabat, aku sayang pada kamu. Jadi kalau dengan sahabat pun Nabi suruh cakap macam tu, dengan isteri apa tah lagi kan, kita cakap I love you. Tapi bab I love you ni, orang perempuan insya-Allah, orang perempuan selalu sebut bang I love you. Orang lelaki ni kadang-kadang susah nak jawab kan. Saya tak tahulah. Orang perempuan mudah I love you, I love you. Apa salahnya I love you too kan? I love you more. Itu mudahkan. Kerana ini kadang-kadang dia letih mengurus anak, letih mengurus rumah, letih dari tempat kerja. Dia dengar I love you dari my darling dia, hilang letih. Cakap je nak makan apa, cakap je nak minum apa. Ala tol, terus dia buat. Kenapa? Ia rasa ia dihargai. Inilah psikologi manusia. Psikologi wanita, psikologi isteri. Yang daripada psikologi yang tenang ini akan mendidik anak-anak kita sendiri dengan penuh ketenangan. Psikologi yang ceria ini akan menceriakan pula anak-anak kita itu sendiri. Subhanallah, betapa hebat panduan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan sekadar cakap cinta, kena sikap juga membuktikan cinta. Bukan sekadar cakap I love you tapi sikap tak I love you pun. Sikap juga kita kena tunjuk dengan tindak tanduk kita, dengan respon kita kepada para isteri. Kemudian antara perkara yang paling penting juga sedang penonton yang dikasihi sekalian, khususnya para suami, masalah ego. Ini penyakit yang sangat bahaya. Penyakit ego yang ada dalam diri kita. Agak-agaknya ego ni antara isteri dengan suami, ego siapa yang lebih kuat? Ego siapa? Ego suami ke ego isteri? Orang perempuan kata ego suami. Orang lelaki kata ego isteri. Macam mana? Kan? Yang pentingnya ego ni adalah penyakit syaitan. Ego ni adalah penyakit yang menyebabkan iblis yang dah berada dalam syurga tiba-tiba terpelanting keluar kerana ego. Ego seorang suami tak nak dengar pandangan isteri. Ego seorang suami persalahkan isteri. Tak ada dah gurauan, tak ada dah lawak-lawak. Yang adanya pasal you lah punya pasal. You lah yang silap. Kerana you lah I dah cakap. Pelbagai kesalahan hanya dilempar ke atas bahu isteri. Nabi Muhammad tak ajar macam ni. Nabi Muhammad tidak mengajar kita bersifat sebegini. Di antara cara yang baginda ajar, berkongsi. Kalau silap, kita maafkan. Kalau kita para suami yang buat silap, minta maaf. Allahu Akbar. Para suami, cuba kita cek. Bila kali terakhir kita minta maaf dengan isteri? Kadang-kadang yang memang jelas kita yang salah. Jelas kita buat silap, tapi tak nak juga minta maaf. Ini ego. Orang yang ego, sukar mendengar nasihat. Suami yang ego, ya Allah, malanglah bagi isterinya. Berada dalam neraka di dunia sebelum neraka di akhirat. Ada yang menyebut sedemikian. Ustaz, suami saya tu dia je betul. Walaupun terang-terang salah, dia juga yang betul. Bahagiakan isteri kita dengan membuang ego. Membuang ego. Kadang-kadang kita silap, dia bagi nasihat. Dan isteri yang terbaik ialah isteri yang sentiasa menjadi reminder. Kita buat silap, bang, sepatutnya begini. Bang, saya rasa begini, ya Allah. Buanglah ego kita untuk mendengar pandangan mereka. Ini akan membawa kebahagiaan tersebut. Kemudian, sidang penonton yang dikasihi sekalian, antara cara untuk membahagiakan isteri, Rasulullah juga menyebut, tahadu, tahabu. Kamu salinglah memberi hadiah. Beri hadiah. Nescaya kasih sayang itu akan bertambah, akan timbul kasih sayang. Beri hadiah pada isteri. Hadiahlah apa-apa hadiah yang sesuai, tak semestinya yang mahal, tapi sebagai tanda ingatan. Kalau outstation, pergi buat rakaman ke kat mana-mana, pergi meeting kat mana-mana, balik tu bawalah hadiah. Tak bagi banyak pun, bagilah buah durian ke sebiji, buah, ikutlah apa kan. Ada orang bila dia balik, Suami cakap kat isteri tanya, bang tak ada hadiah ke? Suami kata, ni hadiah ni. 80 kilogram ni lah hadiah kan. Diri dia tu sebagai hadiah pada isteri. Boleh ke? Bolehlah, tapi sekali-sekala kena ada juga hadiah yang special. Poinnya mahal tak mahal itu yang kedua. Yang penting adalah tanda ingatan. Terasa bahagia di hati bahawa suami aku ni ingat aku, dia bawa balik hadiah.
Kadang-kadang kita bawa balik hadiah ke anak je. Buka beg bagi ke anak pertama, bagi ke anak kedua. Isteri toko mana aku punya? Tak ada rupanya. Dia pun senyum lari keluar ke dapur. Jadi usahakanlah. Kita kena usaha untuk membahagiakan. InsyaAllah bila hatinya tenteram, hatinya bahagia, akan membawa kesan yang sangat positif kepada anak-anak kita yang akan dididiknya. Sekadar ini dulu perbincangan kita untuk pagi ini. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Kita boleh terus berkomunikasi, bersilaturahim, jemput ke Facebook kami. Tidak penonton, like je. Tekan like je kat Facebook. Motivasi Pagi 2012. InsyaAllah ada komen, ada pandangan. Dan kami pun kadang-kadang kami update apa-apa maklumat terkini berkenaan dengan program. InsyaAllah kita panjangkan silaturahim. Sekadar itu pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.